Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Rahman selaku Pegawai Pemantauan Pembentangan saya. Pada hari ini saya ingin membentangkan slide tentang latihan industri saya. Sebelum saya mulakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Nathaniel Entigo Anak Philip. Saya daripada Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Tempat saya latihan industri ialah Jabatan Kerja Raya Pejabat Wilayah Selatan Kuching. Tempoh latihan saya bermula daripada 27 September 2021 sehingga 11 Februari 2022. Ini merupakan 4 subtopik yang akan saya bentangkan. Yang pertama adalah objektif latihan industri. Yang kedua, pengenalan organisasi firma. Dan yang ketiga, ringkasan aktiviti latihan industri. Dan yang terakhir, kesimpulan, komen, dan cadangan. Terdapat 4 objektif latihan industri yang saya dapat simpulkan di sini. Antaranya ialah yang pertama, menambah dan meluaskan pengetahuan teknikal dan kemahiran pelajar. Seterusnya, mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan di dalam industri. Yang ketiga, menanamkan semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik antara pelajar dengan kaki tangan. Dan yang terakhir, menanamkan sifat amanah dan bertanggungjawab dalam diri pelajar apabila melakukan sebarang tugasan. Di sini saya akan memulakan dengan pengenalan organisasi firma. Jabatan Kerja Raya atau lebih dikenali sebagai JKR adalah sebuah jabatan kerajaan persekutuan di Malaysia di bawah Kementerian Kerajaan di bawah Kementerian Kerja Raya Malaysia yang bertanggungjawab ke atas pembangunan dan baik pulih di Semenanjung Malaysia dan Labuan. Di Sabah dan Sarawak pula, Jabatan Kerja Raya adalah di bawah kerajaan negeri masing-masing. Namun demikian, induk bagi JKR adalah di bawah Kementerian Kerja Raya Malaysia. Kementerian Kerja Raya Malaysia merupakan kementerian di bawah Kerajaan Malaysia. Kementerian ini ditubuhkan pada tahun 1956 dengan nama Kementerian Kerja Raya Pos dan Telekom. Pada tahun 1975, kementerian tersebut telah disusun semula dan dinamakan Kementerian Kerja Raya dan Pengangkutan. Fungsi dan peranan kementerian tersebut telah bertambah selaras dengan perkembangan pesat pembangunan dan sosioekonomi negara yang berlaku di sekitar tahun 1970-an. Pada tahun 1978, nama kementerian telah ditukar sekali lagi kepada Kementerian Kerja Raya dan Kemudahan Awam. Pada tahun 1980-an pula, kerajaan telah mengambil keputusan sekali lagi untuk menukar nama kementerian kepada Kementerian Kerja Raya dan nama tersebut kekalah sehingga kini. Objektif JKR adalah menyediakan perkhidmatan teknikal kepada kerajaan negeri Sarawak dan kerajaan persekutuan dalam pelaksanaan rancangan pembangunan infrastruktur yang dirancang di bahagian Kuching. PC menjadi agensi kejuruteraan sehenti perdana di Sarawak. Misi pula menyampaikan dan memelihara infrastruktur dan kemudahan bangunan yang berkualiti dengan cara paling jimat dan tepat waktu. Terdapat 7 nilai yang diamalkan oleh JKR. Antaranya adalah yang pertama, professionalism. Yang kedua, integriti, penyayang, inovasi, kerjasama, keupayaan desakan dan pemilikan. Dan yang terakhir, berorientasikan hasil. Berikut merupakan carta organisasi Jabatan Kejuruteraan, carta organisasi Pejabat Wilayah Selatan. Ringkasan aktiviti latihan industri. Yang pertama, pemeriksaan kerja pemasangan penghawa dingin di Jabatan Hutan. Antara aspek yang diperiksa dalam penghawa dingin ialah yang pertama, jenis penghawa dingin. Jenis penghawa dingin adalah banyak. Seperti sekarang yang selalu digunakan oleh masyarakat adalah ceiling cassette dan wall mounted. Yang kedua, nilai BTU. Makna BTU adalah British Thermal Unit. Adakah nilai BTU tersebut mengikuti dalam spek di dalam kontrak dokumen. Dan yang terakhir, bilangan unit penghawa dingin di sesebuah tempat. Seterusnya, pemeriksaan sistem pencegahan kebakaran di Jabatan Hutan. Antara yang diperiksa untuk sistem pencegahan kebakaran adalah yang pertama, fire extinguisher.
Dalam pemeriksaan fire extinguisher, kita menyemak adakah fire extinguisher tersebut mempunyai label bomba dan adakah ia tidak lebih daripada tarikh luput. Yang kedua, hose reel, memastikan dalam keadaan baik, dan yang terakhir, fire alarm system, memastikan berfungsi dengan baik. Lawatan tapak pembinaan di SK Nanga Kesip, Lubuk Antu. Lawatan tersebut hanyalah ingin meninjau ataupun memantau kerja pembinaan. Seterusnya, pemantauan tapak dan keselamatan di tapak pembinaan projek jalan dari Bukit Balau ke Banting Seri Aman. Pemantauan tapak hanyalah sekadar ingin melihat perkembangan kerja pembinaan. Bagi keselamatan pula, memantau keselamatan pekerja. Sebagai contoh, adakah pekerja menggunakan helmet safety dan kasut safety ketika sedang melakukan kerja pembinaan. Selain itu, keselamatan tapak. Adakah tapak tersebut selamat? Sebagai contoh, jika mempunyai takungan air di dalam tapak tersebut, ia harus dibuang kerana ia boleh mengundang bahaya, sebagai contoh nyamuk Aedes. Okey, yang terakhir, kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan yang saya dapat simpulkan di sini. Yang pertama, program ini berfungsi sebagai tempat pelajar dapat merasakan pengalaman bekerja di firma yang dipilih. Yang kedua, belajar untuk menjadi lebih disiplin dan mengikuti etika yang ditetapkan oleh firma. Yang terakhir, dapat meningkatkan tahap keyakinan dan mengasah kemahiran yang dipelajari. Carangan saya, pekerja perlulah melatih pelajar terlebih dahulu sebelum melakukan setiap tugas. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.